الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات تأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر tiga orang. Qalu ats-tsalatah haddatsana Ismail ya'nuna Ismail ya'nuna bin Ja'far Ismail ya'nuna ya'nuna ni makna menghendaki oleh mereka itu tu hadisin akan Ibn Ja'far tu bukan nama orang jadi nama orang pun boleh jadi juga tu Ismailu makna ya'nuna menghendaki oleh mereka itu muhaddithun Ibn Ja'farin akan Ibn Ja'far kemudian Ismail pula anil ala'i wa huwa al-ala tu sebab wa huwa ibnu Abdurrahman itu maknanya dibuat bayan itu ialah kerana makna sebelum daripada gurunya tidak menyebut nama nasab itu tu ialah manakala rawi yang selepas daripada tu nak menasabkan seorang rawi itu makna dia kena buat cara bayan makna wahwa ataupun yakni an abihi maknanya makna al-a'la diambil daripada ayah dia itulah Abdurrahman kemudian Abdurrahman itulah abi al-a'la itu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha tidak berdiri oleh kiamah sehinggalah naiklah matahari daripada maghribnya sebelah baratnya nya asyams fa idza tala'at min maghribiha dan maka apabila terbitlah naiklah matahari itu daripada maghribnya nya syams amanan nasu kulluhum ajma'una tutudah berimanlah manusia oleh manusia sekalian mereka itu annas ajma'una habis bakat beriman belakalah sebutlah makna ini sebelum daripada kiamah lagi tapi dah hampir kiamah dah jadi macam mana tak percaya dah benda tu berlaku dah bukan tak tahu bukan tak dengar tapi tak percaya mana matahari tu kot sebelah barat ni mana tapi akhirnya apabila berlaku manusia pakat tak dari kiamat lagi beriman belaka dah apatah lagi akhirat kelak dalam kubur baik daripada masyarakat kelak baik Rabbana absarna wa sami'na tu tengok sendiri dengar sendiri rasa sendiri tak kena kata koya lagi sekarang duk kata koya duk koya bagi koya memanglah kita tak boleh nak buktikan dengan bukti yang nyata dan itulah orang panggil kualiti ataupun mana nilai iman kita tu ialah duduk pada perkara yang gaib. Kalau benda kita tengok dengan mata lendai kita kata ya Allah kau ni aksiden berlaku depan mata kita kita kata ya Allah kau ni tu boleh win apa tahu ni tolu apa lagu tu Mana tengok dengan mata lendek tak percaya lagi ni. Tu.
isu percaya tak percaya ni ialah berita. Tu berita. Jadi Allah Ta'ala nak kita yakin di sini. Yakin di sana tentu semua orang yakin berlaku. Tak dari sana lagi, di sini lagi, tapi hampir di sana. Semua pakat beriman berlaku tu. Tapi tak ada harga sekeping rabuk lah tu, tak kena bayar sekeping rabuk. Tapi kita yakin di sini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balasan syurga. Tu harga mahal. Tu. Jadi bila dah begitu, bila naik matahari kot sebelah barat, beriman manusia sekalian mereka itu, sekaliannya ajma'una taukid, fa yauma idzin, tapi walau macam mana pun, maka pada hari itu, pada hari yauma yatlu'ul syams, mana min maghribiha tu, la yanfa'u nafsan, tidak akan memberi manfaat ke satu diri pun, imanuha, oleh imannya nafs. Iman dia seorang tak ada manfaat sikit rabuk. Tak ada beda sikit rabuk pun. Lam takun amanat, yang tidak adalah beriman oleh, yang tidak adalah amanat beriman oleh diri saat ni, min qablu, daripada sebelumnya, sebelum daripada tulu'u syams min maghribiha. Jadi orang-orang yang belum masih lagi beriman sebelum daripada naik matahari kot sebelah barat, maka kalau dia beriman masa naik matahari kot sebelah barat, maka iman dia tak memberi manfaat kepada dia. Kalau dia beriman dah sebelum naik matahari kot sebelah barat, maka iman dia memberi manfaat. Tu. Wa kasabat fi imaniha khaira. Wa kasabat tu mana amal tu lah dan berusahalah oleh nafsu pada imannya, yakni amal soleh. Mana tak memberi yang tidak adalah dia tu beriman, dan yang tidak adalah lam takun kasabat, yang tidak adalah dia tu berusaha, mana diri tu an-nafsu sani fi imaniha, pada imannya an-nafsi khairan, kebaikan. Jadi orang-orang yang tak pernah beriman, tak pernah beramal soleh sebelum daripada naik matahari kot sebelah barat, bila naik matahari kot sebelah barat dia pun beriman dah, maka tak memberi manfaat iman itu. Tapi kalau orang itu ada dah iman, ada dah amal soleh belum daripada tu, maka memberi manfaat. Tu. Ya lah, moga benda tu orang panggil dah hampir berlaku. Jadi begitulah macam orang panggil Fir'aun apabila lemas lahu qaluzum. Tapi itu bukan masanya untuk bertaubat. Itu dah tertutup pintu taubat nisbah kepada diri dia. Begitu juga naik matahari sebelah barat ialah tertutupnya pintu taubat, termasuklah beriman kepada Allah Ta'ala. Iman amal pada masa tu tidak berguna bagi orang yang tak pernah beriman sebelum daripada tu. Tapi kalau orang yang ada iman, dia ada amal soleh, dia berguna. Bila naik matahari kot sebelah barat, dia beriman, berguna lah. Sebab dia ada dah iman itu, sebab dia iman tu sebelum daripada tu. Tu. Sepertilah sebab itulah kita ni maknanya hak sebelum itu adalah iktibar kepadanya selepas. Sebagaimana contoh misalnya sebahagian daripada ulama memilih bahawasanya manakala kita melakukan suatu amal itu secara muwazabah berterusan sampai satu masa kita tak boleh lagi buat maknanya amal itu maka kita masih tetap mendapat ganjaran pahala. Contohnya semaya berjemaah, contohnya belajar, contohnya mengajar mengajar, kita mengajar tak berhenti radu sampai satu masa orang panggil yalah macam ayah mak kita kalau zaman dulu panggil abang mak jadi sekarang maknanya naik pakat lah cumanya datuk tu dia tak ada kisah membui datuk aku tak guna kata. Jadi maknanya macam ayah mak kita tu jadi maknanya dulu dia tak berhenti radu mengajar sebelum daripada macam ayah leh kita tu sampai su akhir mana tak talah lah, tak ada luar dia mengajar tu, maknanya dia tu duk sakit sama, duk unsur sama tapi unsurnya dia tu masuk sebetar tu biar sebetar agak mengajar selalu jadi kalau orang tak ambil tahu perkembangan hewan, dia tak tahu masa mana dia sakit, masa mana dia segar lepas tu kalau kita melawat dia pun supaya orang segar dia pergi kecek doktor orang panggil nasihat dia supaya berehat, yang kecek banyak kita pergi kat dia tu lebak dia tu lebak dia mengajar pula ketulah tu sebab Allah yarham Tok Guru Haji Hashim dia ngajar tafsir sesuai lah dengan dia kalau bak hatu ke bak bom agak heret lah dia
Allah yarham Abdullah serupa ni masa ayah Sim pergi ke Mekah waktu maghrib tu Abdullah gati. Abdullah dia baca Jalalain kan. Serupa baca gitu jelah. Terus tak ada cerita gapo ni. Seperti dia mengajar fiqh nak ni. Tu. Dia tak ada cerita Abdullah ni, dia tak ada cerita gapo-gapo ni. Pakai kitab betul-betul ni. Tu. Nak ayatnya macam ayah mak kita tu makna lama dah dia tak mengajar kan ni. Tapi tetap saja dia mengajar bila kalau zaman anak dulu pukul 8 sampai pukul 10 kita ni habis cara duduk belunju, duduk selo, duduk ni habis cara ni. Ya. Tapi dia ada petua lah tu makna macam Allah yarham tok guru Haji Sire ni nak mengaji falak dengan dia. Mengaji falak cara robok mujayak lah ni. Jumpa dia duduk selo tu dia tak ubah, makna dia tak lengah. Macam kita tak boleh duduk lama. Dia adalah ilmu dia nya ni. Dia duduk cokor, duduk selo tak. Makna dia kita lengah, tak boleh duduk lama-lama ni. Tu. Jadi maknanya reputasi kita tu penting. Kita dengan Tuhan kita dengan Tuhan ni. Walaupun di situ ada khilaf, maksudnya ada yang mengatakan kena qasak kalau orang panggil tidaklah kerana masyaqah ini maknanya ni. Yang satu lagi ialah syarat dia nya ialah mudawamah sebelum daripada tu. Kalau seorang tu duduk semaya Jumaat sama-sama satu masa dia tu kena stroke kau gapo kau ni tak boleh, maka dia tetap dapat pahala semaya Jumaat juga ni. Itu pentingnya kita buat kerja ni, buat amal ni siapa tahap kita tak boleh buat dah. Kalau mengajar ni siapa kita tak boleh nak mengajar dah ni. Tu jangan ni ada ustaz dia berkata anak puah dah mengajar lama dah nak mengajar. Orang tak boleh mengajar nak mengajar. Allah, kalau aku boleh mengajar ni sukanya alih-alih Tuhan beri kepada kita nikmat ni, nikmat yang ni lah makna nikmat agama lah, nikmat yang sebenarnya ni. Tu maksudnya kita hargai dia, kaedah dia untuk nak menambah nikmat ialah dengan bersyukur. Dia menambahkan nikmat. Syukur itu makna satunya tambah, yang kedua tambah. Jadi kalau kita boleh mengajar, jangan kita beradu mengajar sehinggalah kita tak larat dah nak mengajar. Tak larat tu maksud saya ni lah dengan sebab kesihatan ataupun apa-apa. Misalnya macam kita ni duk mengajar satu masa, misal katakanlah seandainya kita nak bawa kereta sendiri tak boleh dah ni. Sebab mata nak nampak. Kalau demo nak juga, demo kena mari ambil lah. Kalau tidak demo mari ngaji rumah hamba lah. Hamba buat dah manhal ni. Demo mari sini lah nak belajar agak ni. Itu seandainya kita ni tak ada kederak dah ni. Tapi selagi kita boleh pergi ni, mana demo jeli pun ustaz main tanya, lawa kau dah ustaz? Lawa semata gitu. Jeli pun jeli lah ni. Mana Kelantan lagi. Kalau luar Kelantan pun dia mau panggil kita gay ni. Tu. Dia mau tak panggil je ni. Tu. Kalau panggil gay insya-Allah ni selagi kita boleh ni. Tu. Jadi jangan kita tu jadi buat rasa puas je buat apa je jadi rasa ni. Alhamdulillah ana sempat berjumpa dengan ayah Nobuk ni. Tapi masa tu dia tu itulah masa kita mau rakyat-rakyat lah dalam tahun 97 gitu, 97. Dia masih ada lagi. Dia duduk berkursi roda lah, duduk atas wheelchair gitu ni. Jadi kita pergi ni lah waktu pelajar-pelajar lah, ramai lah ginyok ni. Dia duduk kecek dengan dia ni. Ini kayak kata semangat ni, seorang tok guru ni yang tuling ni tidak pernah ada dalam hati dia untuk berhenti daripada mengajar ni. Dia kata kalau cekak lagi ni lepas pada ni sembuh ni, dia kata setara dia tu nak sembuh lagi ni. Dia nak mengajar lah ni. Berkali gak kerinduan dia kepada mengajar tu dah lama ni, mungkin dia dah biasa mengajar ni. Jadi kita orang muda lagi rasa puas dah mengajar ni. Jangan ni. Itu nikmat yang Allah Taala beri kepada kita ni. Masa Allah Taala dah beri kelebihan kepada kita dengan sebab kita mengajar. Tak kena royak lah ni fadilat dia ni. Jadi maknanya begitu Allah Taala nak beri kelebihan kepada kita ni. Jangan kita buat ni. Macam ni. Makna watlu alaihin naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Fansalah insilah ni maknanya bersaling kulit, macam ulap saling kulit, macam kita pecah baju. Ayatina tanda tu maknanya kalau wali makna karamah ni. Tanda. Kalau Rasul pun juga mana mukjizat. Ayat mana tanda. Kami berikan padanya ayat kami. Maksudnya makam wilayah tapi dia tidak menghargai.
sekali kita tak menghargai nikmat Allah Taala, bimbang takut Allah Taala cabut selalu. Misalnya terang wak malah sekali, teranglah wak malah. Nabi minta jauh daripada malah. Kita terang wak malah kata sekali nak wak malah ngajar sekali. Dalam keadaan tidak ada apa-apa halangan. Kalau ada halangan, ada kekangan, ada hal yang menghalang kita dan tu lainlah dalam keadaan orang panggil tak ada apa-apa, orang panggil tak ada tala dengan apa-apa pun. Tu kalau ada tala tu maksudnya orang tak tahu tu soal lain ni. Kadang-kadang tala tu kesihatan kita ni orang tak tahu, kita duk sakit, duk ketak dalam dada ni. Kalau orang sakit jangan dia duk ketak dalam dada, orang tengok biasa je ni. Itu soal orang lain lah ni. Soalnya dia dengan Tuhan tu. Tu mana kebenarannya, sidik hati dia, benar cita hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah matahari naik ke sebelah barat, mau baru nak beriman memang tak memberi manfaat. Tapi kalau mau beriman dah sebelum daripada ni, iman kamu beri manfaat, amal kamu memberi manfaat. Tu matahari naik ke sebelah barat dah, tapi nak semaya lagi, tak boleh. Ada manfaat. Kau tak memberi manfaat ni kalau sebelum tu tak beriman lagi, tak beramal lagi. Bawa molek ni. Tu. Bawa molek orang panggil dah naik mata ke sebelah barat. Masa tu dah. Masanya masa untuk bertaubat, beramal. Tu tidur dah. Tu. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair wa Abu Quraib qalu as-salasah juga. Haddatsana Ibnu Fudail tahwil sanad wa haddatsani. Jadi dua tabaqat. Satu tabaqat tok guru kepada Imam Muslim. Itulah tiga orang sini. Kemudian dia ambil daripada Ibnu Fudail, beradu sekat tu dulu. Pergi ke dulu kepada sanad yang lain pula. Lepas tu akhirnya dia akan sambunglah pula. Kerana di sana ada pertemuan, titik pertemuan kepada berapa sanad ni? Kalau tiga, dua, tiga. Ada tiga ni. Hal tahwil sanad wa haddatsani Zuhair bin Harbin. Haddatsana Jarir qilahuma, tiap kedua daripada mereka ini. Maknanya Zuhair Ibn Harbin dan juga Jarir an Umarata binil Jadi tiap daripada keduanya, maknanya Zuhair ini dia mengaji dengan Jarir, dia juga mengaji dengan Umarah. Mana kalau tok guru dia juga mengaji daripada Umarah. Itu tidak boleh. Jadi dua kali mengaji. Dia dua kali mengaji macam Zaimum. Zaimum dia mengaji dengan sana. Dengan Ustaz Leh dia mengaji juga. Sedangkan kitab yang sama anak juga ambil daripada Ustaz Leh. Misalnya contoh. Jadi tak boleh lah begitu Macam mana pula sekali mengaji dengan tok guru, lepas tu mengaji dengan tok guru dia pula. Tu sebab kesempatan itu tu. Orang sezaman dengan kita tak mengaji kadang-kadang macam dengan Allah Yarham Tok Guru Ajillah Lubuk Tapuh tak sempat belajar tapi kita ada kawan-kawan yang belajar, sebab tak sempat tu ya alam maklum sajalah maknanya panggil moga macam kita pun dulu nak pergi cita-cita nak pergi petani pun maknanya tak kesampaian, sebab saya nak tinggal pasir tumbuh saya buat apa? Kita duk mengaji kitab tu lah. Kita duk mengaji kitab tu kalau tinggal kitab-kitab kita duk tengah mengaji tu. Tapi alhamdulillah agak maknanya kita siapa jugalah hajat kita tu mengaji dengan baba petani tu, dengan baba li pondok paku tu 2 tahun kita pega dia dan kita mengaji habisnya kita habis ngadiannya Raful Astar Aqaidin Nasafiyah, jaga orang mengaji Aqaidin Nasafiyah ya pun dia baca tapi tak ada habislah tu dia adalah beberapa kitab yang lain. Jadi kedua tiap daripada keduanya dia ambil daripada Umar bin Qaqa, Umarah pula an Abi Zur'ah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perabi hak ni sanad ni dia perabi siapa kepada Abi Hurairah, siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tahwi sanad wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibata haddatsana Husain bin Ali an Zaidah an Abdullah ibni Zakwan, kemudian Abdullah ibni Zakwan an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatawil sanad. Mana tiga apa maksud yang keempat wa haddatsana Muhammad bin Rafi' guru kepada Muslim, haddatsana Abdul Razzaq pula dia kata haddatsana Ma'mar
Ma'marnya pula an Hammam ibni Munabbih, Hammam ibni Munabbih. Kemudian Hamman pula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli haditsil Ala'i. Seumpama hadis Al-Ala atas ni. Yang kita baca saat ni an Abihi Al-Ala'i diambil daripada ayah dia. Mana Ala saat ni. Kemudian ayah Al-Ala saat ni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak bawa dah lah lafaz hadisnya ni. Kerana hadisnya samalah sebagaimana hadis yang di atas ni. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala, berkata mereka berdua Abu Bakar dan juga Zuhair, hadatsana Waqi'. Nah, kedua-dua mereka Abu Bakar dan juga Zuhair mengambil daripada Waqi' tawil sana wa hadatsanihi, telah mentahdiskan akan hadis hadzal hadis oleh Zuhair, kata Imam Muslim, oleh Zuhair bin Harb. Zuhair diambil hadatsana, menyatakan hadatsana Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, jami'an sekalian mereka itu an Fudail bin Ghazwan, semua mana jami'an tu maksudnya yang pertama saat ni mana Waqi' dan juga Ishaq bin Yusuf Al-Azraq diambil daripada Fudail bin Ghazwan. Tahwil sanad bukan Waqi' tengok sana mana jami'an sekalian mereka itu mengambil daripada Zuhair, mana Ishaq ambil daripada Fudail ibn Ghazwan. Tu tahwil sanad lagi wa hadatsana Abu Quraib. Siapa dia Abu Quraib? Muhammad bin Al-Ala'i wal lafzu lahu, dan bermula lafaznya ialah baginya. Lafaz hadis ini adalah baginya, bagi Abu Quraib. Haddatsana Ibnu Fudail, telah mentahdiskan akan kami akan hadzal hadis oleh Ibnu Fudail an abihi, ambil daripada ayah dia, itulah Fudail an Abi Hazim. Mana Fudail pula diambil daripada Abi Hazim an Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna, tiga perkara tiga perkara apabila keluarlah mereka itu. Salasun sana, bila tubik tiga perkara ni, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak memberi manfaatlah akan satu diri oleh imannya an-nafs. Kalau dia beriman, bila dah tubik benda ni, tiga perkara ni, dia beriman, iman dia tak, dia baru nak beriman. Dia baru nak beriman, maknanya iman dia tak memberi manfaat. Lam takun, tu qaid dia ni, la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu, yang mana dianya tidak adalah ia an-nafsu saat ni, berimanlah ia min qablu, sebelum daripada khurujus salasah, mana tubiknya tiga perkara ni. Belum daripada tubik tiga perkara ni, dia tak pernah beriman lagi, bawa molek tubik tiga perkara ni baru dia nak beriman, maka tak manfaat iman dia. Au kasabat fi imaniha khairan, ataupun berusahalah oleh nafsunya akan iman, berusahalah nafsu saat ni pada iman dia tu akan kebaikan, yakni melakukan amal soleh. Yang mana lam takun kasabat, yang dia belum pernah lagi melakukan amal soleh sebelum daripada tubiknya tiga perkara ni, maka iman dia tak memberi manfaat. Gaparia tu salasun tu tu badal kepada salatun tulu'us syamsi min maghribiha, satunya tubik matahari sebelah baratnya syams. Wad dajjalu terbit dajjal, dan wadabatul ard binatay bumi. Binatay bumi itu adalah khilaf ulama maknanya ada maknanya secara umumnya binatang bumi ialah binatang yang ada di atas permukaan bumi yang keluar merayap Ada setengah tafsir tu dia sebut anai-anai, ada juga tu. Jadi kalau tubik tiga perkara ni masa ni keluar dia tu sebagai menyatakan keluarnya binatang bumi ini, nak ayat kata manusia tak cara dah kepada agama. Manusia tak sikap agama dah, tak cara ke agama dah. Tu. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Ishaq bin Ibrahim jami'an
kesemuanya iaitulah Yahya dan juga Ishaq itu an ibni Ulayyah. Qala berkata Ibnu Ulayyah, qala Ibnu Ayyuba haddatsana Ibnu Ulayyah haddatsana Yunusu, mentahdits akan kami oleh Yunus an Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Sami'ahu, mendengar oleh Ibrahim At-Taimi ini, At-Taimi akan hadal hadis fi ma a'lamu, pada barang yang aku ketahui, en abihi, pada barang yang aku tahu, yang mengikut maklumat yang aku tahunya dia ambil en abihi, dia ambil daripada ayah dia, itu Ibrahim saat ni tu. Fima a'lamunya dia ambil daripada ayah dia, itulah Yazid. Tu in Abi Dzarrin, ayah dia pula ambil daripada Abi Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, yauman atadruna aina tadhab, qala yauman, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Nabi bercakap pada satu hari, atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsu. Kita melihat matahari naik daripada sebelah timurnya, kemudian naik dan kemudian dia duduk tegak di atas. Jadi bila matahari tu jatuh tu, tahu ke tak ni? Pok-pok demo ni tahu ke tak ni matahari ni gimana? Ni tu. Matahari tu gimana? Aina tadhhabu hadhihi syamsu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Berkata mereka itu para sahabat, bermula Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala, berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi, sesungguhnya ini, hadhihi syamsu ni, tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha, dia bergerak, mana berlari maknanya bergerak, sehinggalah selesai kepada mustaqarriha, tempat orang panggil beredarnya, tempat tetapnya, maknanya dia beredar lah. Tu. Jadi matahari ni dia bergerak juga bergerak pada, kalau kita istilah lain makna pada orbit dia lah, mustaqarriha. Walaupun dalam pengajian ilmu sains modernnya tidak menyebut masalah matahari itu bergerak Apa yang dicanangkan kepada kita daripada permulaan pelajaran sainsnya, maknanya bumi itu mengelilingi matahari. Tu. Adakah benar bumi mengelilingi matahari? Itu sebenarnya suatu teori yang tidak pasti juga. Dia bukan pasti. Dan kalau dulu gereja sendiri pun selama 12 abad berpegang kepada matahari mengelilingi bumi. Tapi lepas pada tu barulah ada orang panggil penukaran, orang panggil pandangan mereka itu makna bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari, bumi mengelilingi matahari itu pun itu satu teori saja, tidak suatu benda yang qat'i. Jadi orang panggil dari segi pengiraan falak ni satu benda yang jadi ada rasa orang panggil rasa pelik jugalah. Sebab apa dalam bab pengiraan, apa kita nak kira apa makna kira apa nama arah kiblat kau kira ni. Dari segi sains moden pun dia gini, kita kena anggapkan matahari mengelilingi bumi. Dia kata gitu. Itu realiti mana Jadi situ tempat yang jadi anehnya sedangkan mereka mencanangkan bumi ini mengelilingi matahari tu. Jadi maksudnya dalam Quran itu kita tak menemui lagi lah maknanya matahari itu mana bumi mengelilingi bumi. Cuma itu adalah teori berdasar. Cuma begitu ada setengah ulama-ulama Islam membuat kemuskilan lah. Apa maksud nak kira membuat perkiraan mungkin nak anggap ke kita belajar apa mana begitulah. Kita kena anggap matahari itu mengelilingi bumi. Kena anggaplah itu. Maksudnya dia adalah penjelasan dia, maksudnya kita ni makna nisbah kepada apa yang kita lihat. Matahari duduk keliling kita ni Tapi hal tu tak apalah, kita tak perlu bosan makna kita orang panggil benda-benda lagu ni tak perlu kita duduk heret panjang, duduk baloh ke apa Mana lebih baik kita tawakuf kepada hak Nabi sebut begini Jadi maknanya kalau kita tak tahu penjelasannya lebih lanjut lagi pun tak ada mengapa Jadi Nabi tanya kepada para sahabat tahu ke tak matahari ni dari mana tu.
Jadi maknanya fakta-fakta sains pun kita tidak boleh nak tolak terus juga. Kita kena ambil kira juga ni. Tapi sudah tentulah makna bila bercanggah dia boleh macam inilah, macam dua hadis yang tanakud, nombor satu sekali kena jamak. Cari orang panggil jalan-jalan yang boleh dihimpunkan dengan makna kita boleh amalkan kedua-dua makna. Hadis itu. Ini pun sama fakta sains pun kerana fakta sains pun dia kuat juga. Fakta sains itu ialah adab, hukum adat. Tu. Maka kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, tak ada gapalah tu. Seperti kita kata bumi ni maknanya makna bumi ni bola, itu tidak bercanggahlah dengan Al-Quran. Al-Quran ketika dia berbicara supaya gitulah, berbicara dari sudut yang tertentu, mana dari sudut pandangan kita nampak terhampar. Jadi sebab itulah faham orang dulu tu kerana keadaan ilmu orang zaman sekarang dulu begitu. Jadi ada orang zaman dulu tu dia anggapkan bumi ni terhampar, maksudnya orang panggil macam mana sterik siapa satu tahap mana, kalau kita kira berlebok jatuh mana tak tahu. Begitu dia ada pemikir begitu, sebab manusia dia anggap ni khayal tu. Tapi akhirnya penemuannya maksudnya ya bukti bahasanya bumi ni bulat ni sebenarnya sangat jelas lah cumanya orang panggil mana masalah bumi mengelilingi matahari mana. Dan dia tidak bercanggah juga. Sebenarnya dia tak bercanggah kalau kita kata bumi mengelilingi matahari. Dan matahari itu juga bergerak. Bergerak pada mustaqarriha. Tepat maknanya orbit dia. Dia juga bergerak pada orbit dia. Soalnya kalau ilmu moden sekarang itu maknanya matahari itu tetap. Situ bercanggah lah dengan fakta Al-Quran. Jadi bumi mengelilingi matahari tidak menafikan matahari itu bergerak. Tu. Jadi matahari itu dia bergerak pada mustaqar dia lah, dia panggil. Mustaqar itu kalau istilah dia panggil orbit dia. Tapi penjelasannya nabinya begini. Bagaimana? Tu. Jadi dia kata, Nabi kata qala inna hadhihi tajri, dia bergerak hatta berhentilah dia kepada mustaqar dia, tempat tetapnya tahtal arsy, di bawah arasy. Tu. Jadi arasy dirinya dalam fakta ilmu sains ni dia tak ada sebut arasy ni. Tu, bawah arasy. Maka di sini orang panggil kita ni, kita tidak pelik, kita beriman, kita mudah terima benda-benda hak Nabi wayak lagu mana pelik secara mana pun sebab kita tawakuf kepada kenyataan Nabi. Jadi maksudnya ialah di sana kita ni ada alam gaib, ada alam syahadah yang tak mampu dijangkau oleh manusia tu mana alam gaib. Jadi maknanya dia berada di bawah arasy, jadi penemuan sainsnya tak ada. Dia kita nak tabik gapo dia yang disebut arasy itu. Nisbah kepada penemuan sainsnya. Tu. Jadi itu tidaklah bercanggah kalau seandainya maknanya dia berada di bawah arasy. Arasy itu tidak kelihatan dengan orang panggil dengan hak dunia ni. Tu. Maka kita terimalah begitu, yang selamatnya begitu, dan tidak ada keperluan lah untuk kita tu orang panggil nak tafsiri dia dengan, cuma kita faham begitu je sebagaimana Nabi sebut ni. Jadi matahari itu dia bergerak sampailah kepada tempat mustaqar dia, tempat tetap dia di mana? Tahtal arsy, di bawah arasy. Fatakhiru sajidatan. Takhirun makna tunduk. Macam tidak tersungguh. Fatakhir makna hal keadaan dia tu sujud. Sujud kepada Allah Ta'ala lah. Tu. Jadi matahari pun makna sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi fala tazalu kadzalika, maka sentiasalah asyamsu sani kadzalika seperti itu, yakni tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tatal arsh fatakhiru sajidatan. Makna tunduk matahari tu bentuk dia sebenar pun kita tak tahu, monggo bentuk dia tu monggo mana cahaya begitu. Cuma kita lukis dia agak buat bulat agak, kita pun buat caca-caca macam mana buah moktel begitu. Jadi makna sujud fala tazalu, sentiasalah seperti demikitu, sehingga dikatakan baginya bagi asyamsi ni irtafi'i irji'i mana tunduk. Irtafi itu makna daripada tunduk sana. Dah tunduk menjadi bangkitlah, bangunlah, angkatlah.
olehmu dan kembalilah olehmu min haitsu ji'ti daripada sekira-kira mu datang fatarji'u maka kembalilah oleh asyamsu fatusbihu tani'atan maka berpagi-pagilah dia terbit min matli'iha daripada matli' dia tempat terbit dia daripada timur. Jadi maknanya ke manakah matahari ni pergi mana? Matahari jatuh tu, maghrib tu. Jadi rupa-rupanya matahari dia bergerak sehingga sampai kepada mustaqarriha, iaitu di bawah arasy. Dan di situ dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikata kepadanya irtafi'i. Jadi kalau tak kata gitu, pakai duduk duduk sujud semata. Bang sedekah kita tu kalau tunduk email lama sikit ni, kata tu email bila ni nak panggil bangkit ni. Tu. Tapi sujud lama-lama tu email paling belakang tengok tak ada dah makmum ni. Ni selagi tak akad lah. Tu. Tak suruh angkat tak akad. Kembalilah. Maka begitulah dia, maka jadilah mana siang hari terbit matahari. Kazalika irji'i fatan tani'atan min matan summa tajri kemudian bergeraklah ya. Tajri makna berlari, mengalir kalau air. Makna bergeraklah ia asyamsu la yastankiru nasu minha syai'an. Tidak merasa peliklah oleh manusia daripada matahari suatu pun. Tak rasa pelik. Mana matahari tu lepas tu jatuh matahari. Biasa jelah manusia tak rasa pelik pun. Dan ketika matahari tu jatuh dia ke mana manusia tak tahu pun. Jadi dah jadi rutin harian dah. Terbit matahari, jatuh matahari. Jadi yastangkiru mana tidak merasa pelik oleh manusia daripada mana syai'an suatu pun hatta tantahiya ila mustaqarriha sehingga adalah matahari saat itu makna selesailah berhentilah dia kepada mustaqarriha zaka mustaqarriha tu zaka tu makna mustaqarruha tu tahtal arsy. Saat ini dia sebut dah ialah di bawah arasy. Tu mustaqarril syams itu ialah di bawah arasy. Tu fayuqalu laha maka dikatakan baginya syamsi irtafi'i asbihi hosani irtafi'i irji'i tu kemudian jadilah tarji'u fatusbihu tani'atan. Sini isbihi berpagi-pagilah olehmu. Klik semula samalah makna dia nya gimana isbihi tani'atan jadilah olehmu matahari hal keadaan terbit min maghribiki daripada maghrib sebelah barat fatusbihu tali'atan maka jadilah matahari sana tali'atan min maghribiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mata dzakum dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Adakah kamu semua mengetahui bilakah zakum mana adalah kamu itu mana demikian itu ketika tak memberi manfaat akan diri oleh iman diri itu lam takun amanat min qablu yang belum pernah lagi beriman sebelum daripada itu au kasabat fi imanihi niha khaira yakni ataupun orang panggil mana telah mana belum lagi dia beramal pada imannya akan kebaikan. Jadi mu tahu ke tak bila itu makna akan berlaku. Tu itu ketika tadilah ketika orang panggil naik matahari ke sebelah barat. Wa haddatsani Abdul Hamid telah mentahdiskan kami akan daku oleh Abdul Hamid Ibnu Bayan Al-Wasitiyu akhbarana Khalidun. Dia kata telah mengkhabarkan akan kami oleh Khalid. Siapa dia Khalid ni? Yakni Ibn Abdullah. Kemudian Khalid ni and Yunus ambil daripada Yunus and Ibrahim At-Taimimi and Abi ambil daripada ayah dia daripada Yunus ayah kepada Yunus itulah Ibrahim and Abihi kemudian ayah dia itulah Ibrahim. En Abi Zarrin ambil daripada Abi Zar.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yauman, pada satu hari, atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsu, mu tahu ke dok ke manakah pergi matahari ini apabila matahari itu taghrib? Nah, dia pergi mana? Bimithli makna hadis Ibni Ulayyah, seumpama makna hadis Ibni Ulayyah. Qala wa haddatsana ila akhir. Hai, berat mata. 3 tepak gula dah. Pakai habis selalu. Tapi tak pergi selalu, tak ada. Allahu Akbar. Ada sakitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd, faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, ana bermula kalam dan barang yang tersusun daripadanya, daripada kalam. Qala kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Jadi alfiyah nahwu ni dia lebih mesra ni gitu ni. Itu yang mula-mula lah. Moga orang ngapa hak ni, orang ngapa belaka. Dua ke ngapa alfiyah, ngapa ni. Adalah 10 bit ni. Padahal kau nak buat sebutir rumah 10 bit ni. Jadi qala kalamuna, bermula kalam kami, itulah indan nuhah. Mana kalam kami, itu maksudnya membangsakan kalam itu kepada kami ma'asyurul nuhah ni. Maksudnya ialah kalam di sisi ulama nahwu, istilah ulama lafzun mufidun kastaqim. Ialah lafaz, lafaz al-maklum maksudnya saut, nah, berkait dengan saut yang yashtamilu ala makna ba'du hurufil hijaiyah. Nah, maksudnya makna lafaz, makna bila sebut kata lafaz ialah suara. Lafzun berkaitan dengan suara, nah, yang melengkapi di atas sebahagian daripada haraf hijaiyah. Lagi pula lafaz itu adalah mufidun, memberi faham. Memberi faham, lafaz itu memberi faham. Kastaqim, seperti istaqim. Jadi dalam istaqim itu mengandungi makna murakkab. Nah, jadi dia tak ada sebut secara sharih makna murakkab. Sebagaimana ta'rif jurmiyah ni. Murakkabun tak ada ni. Maka dalam misalnya itulah ada makna murakkab. Kastaqim seperti istaqim. Kerana istaqim itu dia adalah tarkib daripada fi'il dan juga fa'il. Istiqamah oleh kamu. Nah, dan itu juga isyarat membuat misal. Pemilihan untuk buat misal pun biar dia ada kesan makna. Nah, makna istaqim maksudnya supaya kita tu istiqamah lah. Istiqamah dengan segala kebaikan, yakni khususnya dalam bab belajar. Nah, istaqim tu misal ni bagi kalamuna, kerana istaqim itu adalah lafaz. Apabila kita tuturkan dia, bila kita sebut lafaz, sebut mana istaqim, kalam itu ialah tentang lafaz. Jadi kalau tulisan kitabah itu bukan kalam. Cuma kalau panggil kalam itu nisbah kepada orang panggil majazi, maknanya iktibar bila kita lafazkan dia, kita tuturkan dia. Tu. Qala wasmun wa fi'lun summa harful kalim. Isim dan juga fi'il summa harfun. Itu pembahagian kalimah-kalimah. Jenis-jenis kalimah bahagian kalimah mana ada kalimah isim, ada kalimah maknanya fi'il dan juga ada haraf. Al-kalim maksudnya al-kalim, maksudnya kalim. Kalim itu adalah jamak jamak wahiduhu kalimatun. Jadi al-kalim itu maksudnya beberapa kalimah. Al-kalim itu maksudnya beberapa kalimah. Wahidah dia wahiduh. Mana isim mufrad dia ialah kalimatun. Tu. Wal qaulu, dan bermula qaul pula amma. Mana menumumlah oleh ia. Mana bila kita kata qaul, dia umum.
Mana lafaz pun qaul, kalim pun qaul, kalimah pun qaul, tu jadi umum. Wa qilmatum biha, dan juga kilmah. Biha dengannya, dengan kilmah. Kalam qad yu'am, mana kalam sesungguhnya diumumkan akan dia. Jadi makna dia umum. Jadi kalau kita sebut kalam, sebagaimana takrif saat ni, kalau kita sebut kalim, dia kadang-kadang dia bertemu, kadang-kadang berasingan. Maksudnya kalim itu boleh saja kalam juga. Kalam itu kadang-kadang tidak kalim, kerana kalim itu mestilah mana jamak, mestilah paling tidak paling kurangnya ialah 3 kalimah. Barulah nama dia kalim. Tu. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, al-kalamu al-musalahu alaih inda nuhati. Bermula kalam yang dibuat istilah, yang disepakati di atasnya, di atas al. Atau istilah maksudnya kesepakatan. Bermula kalam yang telah disepakati di atasnya, al, yakni al-kalam itu indan nuhati, di sisi ulama-ulama nahu, ibaratun an lafzin, ialah satu ibarah, satu racana daripada lafaz al-lafzil mufid, ibarat daripada lafaz yang memberi faedah. Memberi faedah maksudnya yang memberi faham. Faedah makna memberi faham. Memberi faham secara mana? Faedatan yahsunu sukutu alaiha, akan sebagai faedah yang eloklah oleh dian di atasnya, di atas faedah sana. Tu. Yang eloklah oleh diam, oleh mutakallim. Dan juga mana sami. Tu. Sebab apa? Sebab dia telah selesai dari segi ifadahnya. Ifadah tu makna sampai. Ifadah orang panggil makna itu sampai kepada sami. Tu. Maka itu yang dikatakan sebagai mufid, mana faedah, mana memberi faham yang tidak perlu bertanya lagi. Itu. Falafzu, maka lafaz itu, perkataan lafaz itu ialah jinsun, mana jenis. Bila sebut jenis, mana yashmalu, dia mana syumul jenis. Yashmalul kalama wal kalimata wal kalimah. Bila sebut kata lafaz, dia syumul, mana merangkumi kalam, kalimah dan juga kalim. Kalam iaitu sebagaimana takrif tadi. Kalimah makna satu, makna wal kalim makna jamak. Tu. Wa yashmalul muhmalat, dan begitu juga maknanya lafzu itu, lafaz itu ialah jenis yang melengkapi dia oleh al-muhmala, lafaz yang muhmal anil makna, yang dihampurkan daripada makna, mana tak ada makna, ka daizin, seperti daizin, contohnya kebalikan daripada zaidin. Tu. Kerana zaidin tu ada makna, bila kita balikkan dia jadi daizin. Jadi daizin ni tak ada makna dalam bahasa Arab. Tu. Wal mustamala, ataf kepada al muhmala. Jadi lafaz itu dia syumul, melengkapi muhmal dan juga mustamal, yang digunakan. Dia mustamal dalam ilmu nahwu ialah berkualiti. Kalau dalam ilmu fiqh taruh mustamal tu tak ada kualiti. Sebab dia tidak ada quwwah tathhir. Quwwatut tathhir, kekuatan untuk menyucikan. Sebab air mustamal. Lafaz mustamal ada kualiti lah. Makna bagi tu. Jadi bila kita guna satu istilah tu, dia mengikut bidang ilmu tu berbeza ke. Jadi macam koma. Kalau koma bahasa Arab ialah penuh dengan kualiti. Koma ni berdiri malam. Menyamakan tapak kaki, makna bangun diri. Kalau koma bahasa Melayu tak ada kualiti langsung. Boleh kecek pun tak boleh, berdengar pun tidak mikir dok lagi tu koma bahasa Melayu tu. Tapi bukan koma dok sebelah kita koma ni penuh dengan kualiti ni koma ni ada kualiti. Masuk kita koma solat gitu, koma tu duduk atas lembek tu. Lebih jadi bahasa apa penting juga, kita kena sensitif juga, kena peka juga satu perkataan yang ada kualiti pada satu bahasa, tapi pada bahasa lain dia mengandungi makna yang tak comel tu. Qala musannif rahimahullah taala koma pehe koma mad dah saat ni mula-mula kita tak masuk ke itu lain
Wal musta'malah, maka syumul juga syumul perkataan lafaz itu ialah lafaz yang mustakmal, lafaz muhmal dan lafaz mustakmal. Ka amrin, seperti amar, itu nama orang jadi lafaz tu digunakanlah untuk menuju kepada satu zat, orang yang bernama dengan dia tu. Wa mufidun akhrajal muhmala, perkataan mufid, mufidun dalam mata tu diambil dengan lafaz hikayahnya. Wa mufidun, dan bermula perkataan mufid akhrajal muhmala. Perkataan mufid itulah yang mengeluarkan akan lafaz muhmal. Dia takrifnya dia mestinya begitu. Maknanya takrif yang dipanggil secara had. Dia mesti kena ada jami' dan dia kena ada mani'. Jami' ni benda yang melengkapi, dan juga mani' ni benda yang terteguh daripada masuk. Jadi perkataan mufid itu meneguh, orang panggil masuknya lafaz muhmal di dalam takrif. Tapi bila kita kata lafaz, masa tu dia mari berlaku. Itu berlaku, dia panggil penyaringan. Dia kena saring. Mula-mula lafaz agak hok muhmal ko, mustakmal ko masuk berlaku. Tu. Tapi bila awak mari perkataan mufid, maka terkeluarlah yang muhmala, yang dihampakan daripada makna. Kemudian wa faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, perkataan lafaz perkataan faidah yang eloklah oleh diam di atasnya, di atas faedah. Itu akhrajal kalimata, mengeluarkan kalimah. Jadi kalau lafaz saat itu dia masuk kalimah juga. Dia masuk, orang panggil lafaz muhmal. Tu. Bila wak mari mufid, maka terkeluarlah muhmal. Wak mari perkata faedatan yahsunu sukutu 'alaiha, keluarlah oleh kalimah. Tu. Wa ba'dal kalimi, dan mengeluarkan oleh faedatan yahsunu sukutu 'alaiha itu, dia mengeluarkan kalimah, dan dia mengeluarkan setengah daripada kalim, sebahagian. Wahwa ma tarakkaba min thalathin, kaling-kaling ni ialah barang yang tersusun daripada 3 salasi kalimatin, 3 kalimah. Fa aksara, maka lebih banyak lagi. Tapi walam yahsuni sukutu alaih, tapi tidak eloklah oleh diam di atasnya. Tak elok oleh diam ni maknanya mana kena ada soalan lagi. Di atas kalam saat ni. Mana? Jadi perkataan faedatan yahsunu sukutu 'alaiha, mengeluarkan akal kalimah satu. Yang kedua, mengeluarkan setengah daripada kalimah kalim, walam yahsuni sukutu 'alaih. Mana setengah daripada kalim yang mana tidak eloklah oleh diam di atasnya. Tu ba'dal kalimi lam walam yahsuni, satu dikena sambung gitu selalu. Maknanya mengeluarkan setengah daripada kalim yang tidak elok oleh diam di atasnya. Tu. Mana misalnya nahwu wa zalika ba'dul kalim lam yahsuni sukutu 'alaihi. Nahwu ialah in qama zaidun. In qama zaidun itu adalah kalim, mana dia ada 3 kalimah, tapi dia tidak memberi faham. Tu karena ayatnya tergantung. Wala yatarakabul kalamu illa min ismaini, tidak bersusun oleh kalam melainkan daripada 2 isim. Nahwu zaidun qaimun, jumlah mubtada khabar, bermula zaid ialah yang berdiri. Au min fi'lin wasmin, ataupun yatarakabu daripada satu fi'il dan satu isim. Satu fi'il daripada min fi'lin wasmin. Mana? Betul dah tu. Au mana? Awala yatarakabul kalamu illa min ismaini. Tidak tersusunlah oleh kalam melainkan daripada 2 isim, satunya, satu kategori. Mana nahwu zaidun qaimun. Zaidun qaimun, kedua-duanya adalah isim laka, yakni makna mubtada baik, khabar baik, semuanya adalah isim laka.
Au min fi'lin, itu kedua-duanya isim laku. Au min fi'lin wasmin, ataupun daripada satu fi'il dan satu isim. Mana misal dia qama Zaidun, seperti telah berdiri oleh Zaid, jadi qama itu fi'il. Fi'il madhi, Zaidun tu adalah fa'il dia, tu. Jadi mana isim? Naknya mana isim? Mana fi'il bercampur dengan isim. Wa ka qaulil musannifi, dan berseperti firman dan seperti kata musannif istaqim. Tu tersusun daripada fi'il dan juga isim. Tu. Fa innahu kalamun murakkabun, maka bahasanya istaqim itu ialah kalam yang tersusun min fi'lin wa amrin wa nahyin. Yang tersusun daripada fi'il amar dan juga fi'il wa fa'il. Mana tersusun daripada fi'il amar dan juga fa'il. Fa'il mana? Wa fa'ilin mustatirin. Jadi maknanya bahwasanya istaqim itu ialah kalam yang tersusun daripada fi'il amar dan juga fa'il. Fa'il mana? Fa'il yang mustatirun. Mana yang mustatir? Wa takdiru, dan bermula takdirnya. Takdir kepada istaqim anta. Jadi betul lah istiqamah lamu akan dikau. Fastaghna bil mithali an yakula, maka terkayalah oleh musannif dengan misal itu daripada bahawa dia berkata faidatan yahsunu sukutu alaiha. Jadi daripada bahawa dia berkata faedah yang eloklah oleh dia di atasnya. Jadi faka'annahu qala, maka seolahnya Nabi itu makna dia bersabda al-kalam. Nabi pula dah. Faka'annahu musannif, qala berkata musannif, al-kalamu bermula kalam huwa lafzul mufidu faidatan ka faidati istaqim. Soalannya kata begitu. Seolah-olahnya musannif kata bermula kalam itu ialah lafaz yang memberi faham akan sebagai faedah seperti tarkib, seperti faedah istaqim, seperti faedah tarkib istaqim. Sebab dalam istaqim itu dia ada fi'il dan juga ada isim. Jadi fa'il. Tu. Wa inna ma qala al-musannifu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay.